Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. أما بعد. قال الشيخ المؤلف Al-Imamu Hujjatul Islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa nazarta fi mu'jizatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa alami nubuwatihi fa'alimta annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa aminuhu ala wahyihi. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Insya-Allah malam ini kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Ahad yang pertama, anjuran Masjid Bukit Indah Ampang menggunakan kitab Minhajul Abidin, jalan ataupun tata cara ahli-ahli ibadah, hasil tangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa nazarta fi mu'jizati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kamu memerhatikan kepada dalil-dalil, tanda-tanda kewujudan, keesaan, kekuasaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kamu kemudian memerhatikan pada mukjizat yang dikurniakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat perkataan bahasa Arab yang asalnya daripada ajaza. Ajaza makna lemah. Sebab itu kalau orang yang terlampau berusia disebut dalam bahasa Arab sebagai ajuz. Ajuz, orang yang dah tak larat, orang yang dah lemah sebab sudah terlampau berusia sangat. Kemudian ditambah huruf alif, daripada ajaza itu dia fi'il lazim, maknanya perbuatan itu tidak membabitkan pihak kedua, dia saja yang tak larat. Bila ditambah huruf alif di hadapan, dia menjadi a'jaza. A'jaza yu'jizu, dia sudah jadi fi'il muta'addi, maknanya dia perbuatan yang ada pihak yang kedua, iaitu apa makna dia? Melemahkan. Jadi ada fa'il yang membuat sesuatu, ada maf'ul yang dengan sesuatu itulah orang itu jadi lemah. Yang tadi dia seorang-seorang lemah, ajaza, tapi a'jaza yu'jizu makna A melemahkan B. Kalau ajaza, A lemah ataupun B lemah.
Kalau a'jaza berarti A membuat sesuatu yang melemahkan B. Jadi dalam konteks ini, mukjiz adalah sesuatu yang melemahkan. Apa maksudnya? Iaitu kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada para Rasul alaihimussalatu wassalam daripada perkara yang mencari adat, perkara yang luar dari kebiasaan. Bahasa kita sekarang kita panggil perkara yang luar biasa, sekira-kira melemahkan orang lain untuk mendatangkan perkara yang sama. Misalnya yang masyhur, tongkat Nabi Musa alaihissalam bertukar menjadi ular. Ya, padahal di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ilmu sihir ini ilmu yang dominan. Ramai ahli-ahli sihir yang hebat yang boleh menyebabkan orang melihat tongkat mereka itu seperti ular. Tapi betul-betul tukar jadi ular, mereka tak mampu. Jadi bila tongkat Nabi Musa alaihissalam betul-betul bertukar menjadi ular, maka itu melemahkan ahli sihir itu daripada melakukan perbuatan yang sama. Maka sebagai pakar, expert bidang sihir, lalu mereka tahu kalau ini bukan sihir. Maka ini tentulah satu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ahli-ahli sihir ini beriman kepada Nabi Musa alaihissalam ke tahap mereka sanggup dihukum oleh Fir'aun. Fir'aun ni orang yang sombong, ya, orang yang mengaku dia Tuhan. Dia pun tahu bahawa kalau ahli sihir dia pun tak mampu nak mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, berarti dakwah Nabi Musa itu betul. Tapi dia sombong. Dia kata, kamu ni beriman sebelum aku bagi izin. Nak beriman kena minta izin dia dahulu. Lalu dia membunuh, ya, menyeksa kepada ahli-ahli sihir tadi, yang bila sudah masuk sinar cahaya keimanan dalam hati mereka, mereka sudah tidak lagi takut dan harap kepada Fir'aun. Sebelum itu, sebelum mereka beriman, mereka takut kepada Fir'aun dan mereka berharap kalau mereka mengalahkan Nabi Musa alaihissalam, mereka akan jadi VIP. Mereka akan jadi orang-orang yang rapat dengan pemerintah. Tapi setelah cahaya keimanan masuk, semua itu jadi sirna, sudah tidak penting. Fir'aun, kamu suka tidak suka, kami sudah tidak peduli. Ini peranan mukjizat, iaitu dia sebagai bukti bahawa Rasul itu berkata benar, bahawa memang utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetaplah akhirnya yang dapat hidayah juga yang beriman, yang tidak dapat hidayah, bawalah mukjizat macam mana pun, mereka tetap kufur untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita alhamdulillah masih kekal sampai sekarang mukjizat yang teragung, iaitu Al-Quran. Masih kalau kita itu tadabbur, memahami, mengambil pengajaran, memikirkan isi kandungan Al-Quran, pasti kita akan yakin bahawa tidak mungkin Al-Quran ini adalah rekaan. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Kenapakah mereka itu tidak tadabbur isi Al-Quran itu? Law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah ianya datang bukan daripada sisi Allah Taala, nescaya mereka akan dapat percanggahan yang banyak dalam Al-Quran. Tapi ternyata orang yang mengkaji Al-Quran secara adil tidak menemukan percanggahan, ya, di dalam Al-Quran, bahkan menemukan kebenaran-kebenaran. Dan memerhatikan kepada tanda-tanda kenabiannya, maka pasti kamu tahu bahawa baginda memang utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda merupakan amin, iaitu yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyunya. Qala rahimallahu ta'ala, wa ma kana as-salafu ya'taqidunahu min anna Allah ta'ala yura fil akhirati li'annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahdudatin wa huwa ghairu mahdudin wa anna al-Qur'ana kalamullahi ta'ala ghairu makhluqin wa laysa bihurufin muqatta'atin wala aswatin mukhtalifatin idh law kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqat. Dan kita ini hendaklah kita itu beriman, berakidah sama seperti yang diimani, sama seperti akidah salaf. Iaitu salaf ini generasi awal umat Islam, para sahabat, murid-murid sahabat yang dikenali sebagai tabi'in, yang mengaji dengan murid sahabat yang dikenali sebagai tabi'in, ya, secara umumnya.
Inilah yang disebut sebagai salaf. Kenapa pula kita itu nak berakidah seperti mereka? Kerana mereka inilah yang menerima dakwah Nabi SAW, ilmu yang Nabi SAW sampaikan itu kepada mereka. Jadi mereka yang meriwayatkan akidah Nabi SAW itu kepada kita. Jadi hati-hati di zaman kita ini yang mengaku berpegang dengan akidah salaf sebenarnya tidak berpegang dengan akidah salaf. Itu yang kita bimbang. Bahkan akidah salah. Yang dipegang itu salah, bukan salaf. Kalau salaf bagus, kalau salah dalam akidah bahaya. Paling tidak kesalahan dalam akidah membawa kepada dosa besar. Orang demikian itu menjadi fasik, wajib dia bertaubat, kembali kepada akidah yang sebenar. Silap-silap sesuatu kesalahan dalam akidah membawa kepada kufur. Na'udzubillah min zalik. Orang yang berakidah demikian menjadi kafir, terkeluar dari Islam, wajib juga dia bertaubat kembali kepada akidah Islam. Jadi sebab itulah ditekankan di sini. Jadi yang didakwa oleh golongan Wahabi, kononnya mereka akidah salah, itu palsu. Ya, akidah yang dibawa oleh Wahabi ada yang bercanggah dengan akidah salah, selari dengan akidah yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Al-Imam Ibn Taymiyah adalah ulama, orang alim, kurun ke-8 Hijriyah. Bersamaan kurun ke-12 Masihi, bukan salaf. Ya. Al-Imam Ibn Taymiyah tidak dinafikan beliau ulama, bukan orang jahil, beliau orang alim. Tetapi fatwa-fatwa beliau ada yang ditolak oleh ulama-ulama yang sezaman dengan beliau. Kenapa? Kerana melanggar ijma' kesepakatan para ulama yang telah ada sebelum itu lagi. Jadi ijma' ni benteng. La tajtami'u ummati ala dhalalah, kata Nabi SAW, tidak akan umat aku tu ijtima' bersepakat atas satu benda yang sesat. Berarti kalau umat dah ijma', dah sepakat, terjamin kesepakatan itu daripada sesat. Maka mengambil posisi yang sebaliknya, iaitu melawan ijma', adalah mengambil posisi yang sesat. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Ajwibatul Mardiyah Anil As'ilatil Makkiyah, aqluhu ilmuhu akbaru min aqlihi. Bila bercakap tentang Al-Imam Ibn Taymiyah, ilmu beliau ni lebih besar daripada akal beliau. Berarti beliau orang alim, banyak ilmu, tapi sebahagian daripada ilmu itu tidak dapat dicerna dengan baik. Itu maksud ilmunya lebih besar daripada akal dia. Qila, kata beliau, dikatakan, diriwayatkan bahawa Imam Ibn Taymiyah ini melanggar lebih kurang 60 ijma' ulama. Ya. Sebahagian dalam perkara usul. Mana sebahagian yang Imam Ibn Taymiyah ini berbeza dengan ijma' ulama adalah perkara akidah. Dan sebahagian adalah dalam perkara furu', iaitu perkara fiqh. Ya, perkara hukum hakam, ulama ada ijma' hukumnya begini, Al-Imam Ibn Taymiyah berbeza fatwa. Itu kurang serius sedikitlah bab fiqh ini. Sebab bab fiqh ini antara shawab dan khata', betul atau salah. Tetapi kalau kesilapan dalam akidah itu antara al-haqqu wal batil. Antara yang hak dan batil. Kalau salah dalam akidah jadi batil. Jadi itu yang berbahaya. Kenapa saya sebut, minta maaf ya kalau ada yang minat Wahabi di sini. Kerana yang mengaku akidah salaf tu Wahabi. Dia mengatakan kami berpegang dengan akidah salaf. Padahal akidah mereka berbeza dengan akidah salaf. Bagaimana antara akidah salaf? Iaitu min anna Allah Ta'ala yura fil akhirati. Bahawa Allah Ta'ala itu dapat dilihat, akan dilihat di hari akhirat nanti. Li'annahu mawjudun. Kerana Allah Ta'ala wujud. Maka setiap yang wujud boleh dilihat. Cuma mampu tak mampu lihat itu nombor 2. Di dunia Allah tidak mampukan kita melihat kepada Allah. Tapi ada dalil dalam Quran dan hadis yang jelas menunjukkan di akhirat kita akan melihat Allah Ta'ala. Dinafikan oleh satu golongan ahlul bid'ah namanya Mu'tazilah. Bukan Wahabi ya, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan
Allah tidak akan dapat dilihat di hari akhirat. Kenapa? Kerana kata Mu'tazilah, kalau dapat dilihat, berarti Allah Ta'ala itu berada pada satu arah, berada pada satu tempat, makanya boleh dilihat. Sedangkan Allah Ta'ala wujud tidak berarah, tidak bertempat. Maka berarti kalau begitu Allah tidak boleh dilihat. Jadi Mu'tazilah mendahulukan akal fikiran dia mengatasi wahyu. Ya, wahyu dah jelas bahawa Allah Ta'ala akan dilihat. Tetapi bab yang mana Mu'tazilah mengatakan Allah wujud tidak bertempat, tidak berarah, itu betul. Kerana tempat dan arah ini cerita makhluk. Bila ada yang atas, ada yang bawah. Ya, bila ada yang depan, maka ada yang belakang. Bila ada yang kanan, maka ada yang kiri. Maka Allah Ta'ala tidak demikian. Dan bila Allah Ta'ala wujudkan makhluk, maka adalah yang namanya tempat. Ya. Jadi ada yang namanya bumi, ada yang namanya langit, ada yang namanya syurga, ada yang namanya neraka, ada namanya kursi, ada namanya arash. Ini semua adalah makhluk. Jadi kenapa kita kata golongan Wahabi ini dia mengaku akidah salaf, tetapi sebenarnya tidak. Antaranya bila mana mereka memahami Allah Ta'ala wujud bertempat juga. Di mana tempat Allah? Jawab mereka di arash. Kerana Allah yang berfirman begitu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata mereka. Baik, betul Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi memahami firman Allah kena mengikut salaf. Kena ikut generasi awal. Tidak ada generasi awal yang memahami istawa dengan makna Allah itu bertempat di arash. Kerana sebagaimana kita sebutkan tadi, arash adalah makhluk. Apa makna makhluk? Ciptaan. Apa makna ciptaan? Diciptakan, berarti sebelum diciptakan, makhluk itu tidak wujud. Jadi sebelum arash itu diciptakan oleh Allah, arash tidak wujud. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala juga seperti arash, iaitu Allah asalnya tidak wujud, kemudian setelah ada arash barulah Allah wujud? Mustahil. Mustahil kalau Tuhan dulu tak wujud. Kerana setiap sesuatu yang dahulu tidak wujud, kemudian baru wujud, maka mestilah diwujudkan. Kerana wujud dengan sendiri mustahil, mewujudkan diri sendiri juga mustahil. Maka yang diwujudkan bukan Tuhan. Maka Tuhan tidak mungkin ada permulaan. Jadi kalau kita sudah pasti arash itu makhluk, berarti arash baru wujud setelah Allah ciptakan, sedangkan Allah wujud sebelum daripada arash diciptakan. Berarti wujudnya Allah tanpa arash, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa syurga, tanpa neraka, pasti. Yakin. Dan tidak ada keraguan bahawa Allah wujud tanpa semua ini. Kemudian barulah Allah ciptakan. Maka tidak akan berlaku bila Allah cipta arash, berubah sifat Allah daripada tidak bertempat. Setelah Allah cipta arash, barulah Allah berubah jadi bertempat. Itu mustahil. Maka ada antara golongan Wahabi bertaklid kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, mengatakan kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah boleh menetap di atas sayap nyamuk. Jangan kata arash yang besar. Ya, kalau Allah nak, kata dia, Allah boleh berada di atas sayap nyamuk. Ini bukan akidah salaf. Jadi Imam Ghazali dah bagi tahu. Dalam bab akidah, kita ikut macam salaf berakidah. Tidak ada akidah salaf mengatakan, oh Allah kalau berkehendak, nanti Allah duduk atas sayap nyamuk. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah juga boleh beranak. Ini bukan akidah salaf. Tapi kan Ustaz, Allah maha berkuasa. Kan Allah maha berkehendak. Kenapa pula kalau Allah berkehendak, Allah tak boleh beranak? Sebab kehendak dan kudrah Allah ini hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin. Perkara yang boleh wujud, boleh tak wujud. Itu ada di situ cerita kudrah Allah. Adapun perkara yang mustahil, seumpama Tuhan selain daripada Allah, seumpama anak Allah, seumpama Allah itu berada pada makhluk, ini semua mustahil. Maka bila mustahil, tidak akan berlaku. Tidak akan ada cerita, adakah Allah berkuasa ciptakan Tuhan lain? Tak ada. Tak ada cerita macam itu. Adakah Allah berkuasa menciptakan baby bagi pasangan yang sudah lanjut usia?
suami umur 100 tahun, isteri umur 90 tahun. Adakah Allah berkuasa menciptakan baby tiba-tiba yang umur 90 ni mengandung, lahir anak? Secara adat mustahil. Adat di sini maksudnya kebiasaan. Secara akal harus. Kerana wujudnya anak bagi pasangan yang tua tu satu benda yang tidak mustahil. Mustahil adat saja, kebiasaan tak berlaku. Tapi kalau Allah berkehendak, ya boleh, apa masalah. Jangankan daripada pasangan suami isteri yang sudah lanjut usia, daripada seorang wanita yang tidak pernah digauli oleh lelaki, iaitu Sayyidatina Maryam alaihissalam, Allah ciptakan Nabi Isa alaihissalam. Dan bahkan daripada tanpa bapa dan tanpa ibu, Allah jadikan Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak mustahil, cuma luar biasalah. Ya, kalau dah lanjut usia masih boleh mengandung, masih boleh beranak, tu luar biasalah. Tapi tidak mustahil. Tapi Tuhan selain pada Allah mustahil. Tapi dalam Quran sebut lau. Lau di situ tidak berarti boleh jadi. Lau ada kalanya menunjukkan mustahil. Lau itu maksudnya kalau. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Jadi kalau Allah ada Tuhan-Tuhan yang banyak di langit dan bumi, maknanya kalau Allah dah sebut kalau, maknanya boleh jadilah Tuhan banyak. Tidak. Bahkan kalau di situ nak memastikan mustahil. Bayangkan saja dengan akal, realitinya Tuhan tidak banyak. Tapi bayangkan dengan akal, kalau Tuhan itu lebih pada satu, katakanlah ada 5, 6, 7 Tuhan. Tidakkah masing-masing Tuhan itu masing-masing bersifat berkuasa, berkehendak. Jadi masing-masing Tuhan akan nak buat cara dia. Kerana masing-masing ada kuasa. Akhirnya hancurlah langit bumi ini. Kalau Tuhannya banyak, berarti Tuhan banyak itu mustahil. Jadi kita tidak mahu akidah macam itu. Akidah yang mengatakan apa salahnya? Tuhan duduk atas arasy. Lagikan malaikat Jibril pun boleh turun naik. Malaikat Jibril itu kan makhluk Allah. Ya, malaikat Jibril boleh turun daripada langit turun ke bumi. Takkan Allah yang ciptakan malaikat Jibril tak boleh turun naik? Loh. Ini kias batil. Ini analogi yang fasid. Analogi yang rosak. Kamu membandingkan Allah dengan makhluk. Malaikat Jibril itu mulia tapi masih makhluk. Maka makhluk itu dia ada dimensi tempat. Dia ada dimensi atas bawah. Allah bukan makhluk. Kalau kamu guna logik yang sama, adakah kamu terima kalau orang berhujah Allah Ta'ala yang ciptakan kaum wanita? Kaum wanita elok dia boleh beranak. Ya. Ada kawan saya itu 10 orang dia beranak. Takkan Allah yang ciptakan wanita tak boleh beranak? Itu kan logik yang fasid. Wanita beranak, ya logik kerana dia makhluk. Allah yang ciptakan dia dan Allah yang ciptakan anak dia. Tapi Allah bukan makhluk. Maka tidak timbul isu kuasa untuk beranak. Kerana beranak bagi Allah itu mustahil. Kerana anak Tuhan pasti Tuhan. Kalau anak Tuhan pasti Tuhan, pasti bersifat seperti Tuhan. Berarti ada banyak Tuhan. Syirik. Dan berarti kalau anak Tuhan bersifat seperti Tuhan, dan Tuhan boleh beranak, berarti anak Tuhan juga nanti akan beranak. Akhirnya, Masya Allah, tabarakallah, ada satu negeri Tuhan. Jadi stop sekejap urusan dunia. Kerana Tuhan nak buat pilihan raya, Tuhan ramai nak pilih siapa jadi ketua Tuhan. Macam tu dah jadi cerita dongeng lah. Makanya jangan ikut akidah salah yang dibawa oleh golongan Wahabi. Minta maaf, Ustaz ni asal ceramah je Wahabi. Yalah, Wahabi yang popular sekarang. Kalau Syiah kita tahu sesat. Qadiani kita tahu itu sudah sampai kufur. Tapi kalau Wahabi, kadang-kadang Ustaz pun tak tahu. Ustaz kata apa masalah Wahabi? Okey. Ini masalah khilaf saja kata dia. Ya, ada benda-benda yang khilaf furu', hukum fiqh, tapi ada benda-benda seperti ini membabitkan akidah. So, kena hati-hati. Jadi, akidah kita, pertama, kita menyalahi akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak boleh dilihat. Kita ahli sunnah wal jamaah sebaliknya, Allah boleh dilihat di akhirat, bukan di dunia. Lalu bila Mu'tazilah kata tak boleh, mustahil, maka dijawab oleh ahli sunnah wal jamaah, kenapa mustahil? Li'annahu mawjudun, karena Allah wujud. Yang wujud boleh dilihat, cuma kadang-kadang yang itu tidak mampu melihat. Boleh tak malaikat boleh dilihat atau tidak? Malaikat boleh dilihat, tapi tak semua orang mampu melihat malaikat. Kita tak mampu melihat malaikat, tetapi para nabi melihat malaikat.
Kita ambil turunkan lagi contoh itu. Ya. Tiang yang cantik dalam masjid ni dengan tergantung kipas dan lampu ni, boleh dilihat atau tidak? Boleh dilihat. Tapi orang buta tidak mampu melihat. Bukan sebab tiang ni tidak boleh dilihat, tapi sebab orang itu tak mampu melihat. Maka kita tidak mampu melihat Allah di dunia. Tapi Allah mampukan kita melihat Allah di akhirat. Maka kata golongan musyabbihah, yang mana diikuti oleh golongan Wahabi sekarang, itulah dalilnya Allah itu bertempat. Sebab kita boleh lihat Allah. Berarti kalau begitu Allah bertempat. Jadi isu ini menjadi dua ekstrim. Satu ekstrim Mu'tazilah, oleh kerana dia berpegang Allah wujud tidak bertempat, dia mengatakan Allah tidak boleh dilihat. Dan ekstrim Musyabbihah, oleh kerana dia berpegang Allah boleh dilihat, maka berarti Allah itu bertempat. Bila sunnah wal jamaah macam mana? Salaf macam mana? Walaisa fi jihatin mahdudatin wa huwa ghairu mahdud. Melihatnya Allah itu bukanlah pada satu arah yang tertentu, kerana Allah ni bukan sesuatu yang tertentu. Yang tertentu, kamu duduk di bocor situ, kamu duduk di bawah sini, kamu naik ke atas sana, itu cerita makhluk yang terbatas, mahdud. Jadi Allah bukan makhluk. Macam mana saya tak tergambarkan? Betul lah tu. Kalau kamu tak boleh gambarkan, betul. Selagi kamu boleh gambarkan, yang gambaran kamu tu makhluk. Maka Allah berbeza dengan gambaran kamu. Kerana Allah berbeza dengan makhluk. Kalau kamu sampai ke tahap tidak boleh membayangkan bagaimana boleh melihat Allah, sedangkan Allah tidak bertempat, itu betul. Wa annal Qur'ana kalamullahi ta'ala. Dan bahawa Al-Quran itu merupakan kalam Allah, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Ada juhalak zaman sekarang, orang-orang jahil, tapi rajin bersembang bahasa agama, macam dia bijak pandai. Dia kata ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah ni mengatakan Quran itu makhluk, kata dia. Juhalak. Jahil, tapi jahil level tinggi. Dia ada jahil, dipanggil jahil basit. Biasalah kita manusia bukan kita tahu semua. Ya, yang dikatakan al-alim, al-allamah. Oh, dia jahil juga. Pada perkara-perkara tertentu banyak dia tak tahu lagi. Cuma dipanggil alim alamah tu nisbiyan. Nisbah banding orang lain, Masya Allah, ilmu dia lebih banyaklah. Tapi nisbah kepada ilmu yang ada, dia masih jahil. Banyak lagi benda dia belum tahu. Ya. Jadi, itu jahil, panggil jahil basit. Dia tak tahu, tapi dia tahulah, kata dia tak tahu. Kan ada seorang, dia bila ditanya, Ustaz, apa hukum macam ni? Wallahualam, saya pun tak pasti. Ustaz takkan tak tahu? Yalah, ustaz bukan tahu semua. Doktor tu pun ada cabang-cabang dia. Ada spesialis bahagian tulang, ada spesialis bahagian neuro, ada spesialis bahagian apa. Bukan dia tahu semua. Tapi dia lebih tahulah daripada kita bidang perubatan sebab dia doktor. Jadi ustaz tu biasanya lebih tahulah daripada kita bab agama. Tapi bukan dia tahu semua. Jadi kalau ustaz jawab wallahualam, jangan marah dia. Dia jujur. Dia jujur, dia tu saya tak tahu. Daripada dia hentam jawab, tak betul, tak salah, lagi parah. Ya. Jadi, ada level jahil yang kedua. Namanya jahil murakkab. Rakkaba yurakkibu makna susun. Tahwan Nagori panggil apa? Bertingkat-tingkat dia punya bodoh dia tu. Kan? Jadi bertingkat-tingkat. Satu tingkat dia dah bodoh, jahil. Yang kedua, dia pun jahil kata dia jahil. Dia pun tak tahu kata dia tu tak tahu. Maka dia berlagak pandai. Ya, jadi ada antara orang jahil zaman sekarang. Dia kata Asy'ariyah ni, ahli sunnah wal jamaah ni mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini tak betul. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kalam itu sifat Allah. Maka sifat Allah bukan makhluk. Tak mungkin yang berdiri pada qadim itu makhluk. Kalau sifat kita, ia makhluk. Ya, sebab tu dia berubah-ubah. Ya, dulu hitam janggut ni. Sekarang dah putih. Kenapa berubah? Sebab dia memang nature makhluk dia berubah. Sebab ini sifat saya makhluk. Jadi hitam tu adalah sifat janggut saya satu masa dahulu. Sekarang sudah berubah jadi putih. Jadi sifat makhluk, makhluk. Allah bukan makhluk, maka sifat Allah juga bukan makhluk. Jadi kalam itu salah satu sifat Allah, maka itu bukan makhluk. Walaisa bihurufin muqatta'atin wala aswatin mukhtalifatin. Jadi bukanlah kalam Allah tu dengan huruf-huruf tertentu
dengan suara-suara yang pelbagai. Kenapa pula? Idlau kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqat. Kalaulah macam itu hal keadaannya, maka itu makhluklah. Ya. Jadi di sinilah golongan yang gagal faham, dia gagal membezakan. Yang diterima oleh Asy'ariyah sebagai makhluk bukan kalam Allah yang sifat Allah itu, bukan. Yang diterima oleh Asy'ariyah sebagai makhluk bila Al-Quran itu digunakan untuk merujuk kepada mushaf. Kan kadang-kadang kata, Ji tolong unjuk Quran tu Ji. Kalam Allah yang qadim boleh diunjuk-unjuk? Boleh unjuk ke kalam Allah yang qadim? Tak boleh. Habis yang kata tu unjuk Quran, tu mushaf. Kertas tu yang tercetak huruf-huruf tu, yang ada dakwat-dakwat tu. Jadi kertas tu makhluk, dakwat itu makhluk, cetakan itu makhluk. Dulu tak ada ni Quran baru ya. Baru, bukan Quran di kalam Allah tu. Ataupun yang dimaksudkan adalah suara bacaan Al-Quran tadi. Ya. Bukan qadim. Qadim ni benda yang tidak ada permulaan. Baik, saya sekarang diam. Sekarang saya baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ustaz baca Quran. Adakah suara saya qadim? Kan bacaan saya itu baru. Yang itu yang makhluk. Bukan Quran dengan arti kalam Allah itu makhluk, tidak mungkin. Nah, jadi yang itu yang mereka tak boleh bezakan. Makanya sebab itulah ulama-ulama besar seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala tidak membenarkan kita sebut sewenang-wenangnya Al-Quran itu makhluk walaupun maksud kita itu mushaf. Walaupun maksud kita itu suara bacaan. Kenapa? Dibimbangi atau disalahfahami oleh orang yang tidak faham. Kata dia, Al-Quran dengan arti kalam Allah juga makhluk. Macam Mu'tazilah pegang. Takut disalahfahami begitu. Makanya, tak disebut Al-Quran itu makhluk kecuali di tempat-tempat pengajian. Dapat diterangkan. Yang Quran makhluk itu bukan kalam Allah yang ada pada Allah itu bukan. Yang Al-Quran itu makhluk itu suara kamu baca Quran, yang itu makhluk. Kertas-kertas yang tercetak padanya huruf-huruf Al-Quran, yang itu makhluk. Jadi kita dapat terang. Tapi kalau sewenang-wenang orang kata Quran itu makhluk, jadi orangnya kalau begitu kalam Allah itu makhluk. Tak betul. Al-Quran dengan arti kata kalamullah itu qadim, ghairu makhlukin. Wa annahu la yakunu fil mulki wal malakuti faltatu khatirin wala laftatu nazirin illa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi wa minhul khairu wasyarru wa naf'u wad-durru. Jadi ditanya masa saya pergi program di Ipoh semalam. Saya ni baru sampai pada Ipoh. Jadi saya belum sembahyang maghrib sebenarnya. Saya niat jamak takhir. Sebab kalau saya sembahyang maghrib nanti lambat sampai tuan-tuan dah habis solat. Boleh jamak takhir, ya, orang musafir. Nanti nak pergi ke Kuala Selangor lagi. Jadi di Ipoh saya ditanya, dia kata ada ustazah bagi tahu bahawa curang tu adalah pilihan kita, bukan takdir Allah. Macam mana tu? Saya kata kena hati-hati cakap macam itu. Kena bezakan antara usaha dan ikhtiar. Ikhtiar tu memang maknanya pilih. Jadi kita nak cari satu jalan yang pertengahan, delicate ya, benda ni sangat-sangat sensitif. Bimbang terjerumus kepada akidah Jabariyah, bimbang terjerumus kepada akidah Qadariyah. Ini dua ekstrim. Jadi kalau dia katakan itu adalah perbuatan makhluk, bukan takdir Allah, bimbang jadi Qadariyah, menafikan takdir. Jadi yang buruk tu Allah tak tahu apa-apa. Maknanya Allah helpless. Benda itu berlaku tapi Allah tak boleh buat apa-apa, bukan kuasa Allah. Tidak begitu. Tidak bergerak walaupun satu zarrah, satu habuk jatuh daripada atas ke bawah, melainkan itu takdir Allah. Macam mana pula orang tu curang bukan takdir Allah? Itu takdir Allah. Macam tu tak apalah dia curang. Dah Allah takdirkan, tu dah jadi Jabariyah. Kan namanya ada usaha ikhtiar. Ni ada air, saya nak ambil boleh, saya tak mau ambil pun boleh. Saya pilih, kalau arak jangan ambil, kalau air biasa silakan. Itu nama usaha ikhtiar. Jadi usaha ikhtiar tu kita kena guna ke arah mematuhi perintah Allah. Tapi bila telah berlaku sesuatu yang berlaku,
kita kena yakin secara akidah tidak akan berlaku kecuali itu takdir Allah. Kalau ekstrim salah satu akan tergelincir daripada landasan ahli sunnah wal jamaah. Saya cukupkan setakat itu. InsyaAllah kita akan kupas lebih detail dalam kuliah akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma syarah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.